Alright, homework semua dah siap dengan cerita. Akil ada masalah dengan homework tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada je. Okay. Okay, semua tak ada masalah. Okay, very good. Maknanya topik ni sebenarnya tak susah sangat lah. So, sekarang ni kita nak go to the final section of topik kinematik ni. Hanya berkenaan dengan aplikasi dia saja. So, hanya tinggal 5 slide saja untuk bab ini. Lepas tu kita dah boleh buat ulang kaji. Okey, contoh 11. Fariza mula berlari di sepanjang lorong yang lurus selama 30 saat dari garis permulaan. Halajunya V. Dia beri oleh persamaan ini ya. Jadi persamaan dia ialah V bersamaan 0.9T tolak 0.03T kuasa 2. Alright, semua orang pun dalam topik ni semua orang berlari mengikut fungsi kuadratik. Dahsyat depa. Okey, T 0 ke 30 saat lah. Okey, 0 30 saat. 30 saat je dia berlari pun. Cari dalam saat apabila pecutannya adalah sifar. Okey. So kita dah tahu dah equation untuk V kita dah tahu dan dia nak masa dalam saat apabila pecutannya sifar. Jadi tak susah dah lah. Okay. Basically apa saja yang soalan dalam aplikasi matematik ni semuanya yang dah belajar. Semuanya teknik-teknik yang dah diajar dan pada pendapat saya tak ada siapa pun ada masalah dengan cara-cara ni lah. So, untuk kita cari pecutan sifar, kita kena cari ekspresi untuk pecutan A dulu, iaitu dV/dt. Jadi, A ialah bersama dengan 0.9 tolak 0.06T. Okey, dia kata apabila pecutannya sifar. Maknanya, apabila A bersama dengan 0. Jadi, apabila A bersama dengan 0, bermakna 0.06T adalah bersama dengan 0.9. Jadi, T adalah 0.9 bagi 0.06. Bahagikan ni, kita akan dapat bersama dengan 15 saat. Jadi, itulah jawapan dia. Okay, tak susah. Very straightforward. Kalau ada soalan, tolong tanya Otherwise, saya hanya bergerak sajalah sebab saya rasa semua orang tak ada masalah Alright, B pula, jarak dalam meter yang dilalui oleh Fariza. Maknanya dalam tempoh 30 saat itulah jumlah jarak Bukannya dikata sesaran, tetapi dikata jarak. Sesaran dengan jarak berbeza Pastikan faham betul-betul apa maksud jarak di sini. Jadi kita kena carilah ekspresi untuk sesaran terlebih dahulu, iaitu pengamiran kepada V with respect to T. Jadi kita carilah. Jadi bersamaan dengan 0.9 bagi 2 T kuasa 2 tolak 0.03 bagi 3 T kuasa 3 tambah C. Alright. Macam mana kita nak cari nilai C? Okey, maklumatnya ada di dalam soalannya. Mana nak dapat apabila dia mengatakan Fariza mula berlari dari garis permulaan. Mula berlari sepanjang lorong lurus selama 30 saat dari garis permulaan. Maknanya garis permulaan ni S-nya bersama kosong. Maknanya T pun bersama kosong lah sebab dia mula berlari. Jadi situlah dia maklumatnya untuk sesaran awal. Jadi kita katakan pada T bersamaan kosong, S juga bersamaan kosong. Bermakna C juga adalah kosong. Jadi kita dapatlah ekspresi untuk sesaran, iaitu 0.09 bagi 2 iaitu 0.45T tolak 0.01T kuasa 3. Jadi ini dia punya ekspresi dia. Macam mana kita nak cari? Ini satu lagi cerita lah. Mungkin cara yang terbaik ialah kita kena have a good idea berapa
sama ada dia ada dapat tak negative velocity. Ada tak dia bergerak sebelah kiri. Jadi kita kena buat pemfaktoran sedikit setakat mana yang boleh lah. Kita tengok sini. 0.45 jadi kita letakkan T 0.45 tolak 0.01 T kuasa 2. Itu dia. Kemudian kita boleh faktorkan lagi sebenarnya. Tengok apa kita boleh buat. Kita bawa keluar 0.01 T. Bawa keluar 0.01 T maknanya kita darab dengan 100. Jadi 45 tolak T kuasa 2. Betul tak? Saya ni kena check sekejap ni. Kena check sekejap. Betul tak saya punya pemfaktoran semua ni? Kalau saya kali balik 0.01 darab dengan 45 akan jadi 0.045. Okey. Betul lah. Tak payah guna kalkulator pun. Jadi betul tu. Alright. Bermakna kalau saya buat pemfaktoran dia betul-betul S adalah bersama dengan 0.01 T. Kemudian kita akan dapat punca kuasa 2 bagi 45. Punca kuasa 2 bagi 45 ada ke? Tak ada kot. Tolak T. Dan punca kuasa 2 4/5 tambah T. Ini kita buat conjugate. Bermakna kalau kita buat graf untuk sesaran, ini mungkin payah sikit kalau buat untuk graf untuk sesaran, dia akan melalui titik O, iaitu pada negatif 45. Itu kalau sesaran kosong sekejap saya pula ada keliru sekejap macam mana? T, sorry. Ini T, itu S. Maknanya negatif root 45, kosong dan 45 macam tu. Saat. Itu dia punya pintasan X. Bentuk graf dia is going to be macam mana bentuk dia? Bentuk dia akan jadi begini. Sampai T bersama dengan 30 saya nak cari sekejap. Ini topik ni susah juga sebenarnya. Punca kuasa 2 bagi 45 berapa? 6.7. 6.7. Okey, bentuk dia akan dapat macam ni, tak silap saya. Akan jadi begitu. Dan terus gitu. Alright. Bermaknanya tadi ini 6.7. Ini adanya pintasan X tapi dia berlari selama 30 saat. Okey. Bermakna kalau 30 saat kat sini dia akan berlari di sebelah kiri sebelah kiri. Okey, kalau korang detect something wrong dengan saya punya step, tolong bagi tahu. Saya pun macam dah keliru sikit dah. Betul tak graf dia bentuk macam ni? Ataupun bentuk dia ataupun saya try masukkan dulu T bersama dengan kosong T bersama dengan 30. Kalau T bersama kosong, S bersama kosong. Kalau T bersama dengan 30, S bersama dengan berapa? Masuk situ dia jadi 0.45 30 tolak 0.01 30 kuasa 3. Dapat berapa ni? Topik ni kadang-kadang boleh jadi complicated juga sekejap. 0.45 darab 30 tolak 0.01 darab 30 kuasa 3. Betul tak saya buat ni? Tak betul. Kuasa 2 ni. Ada benda yang saya tertinggal. Kuasa 2, sorry. Kuasa 2. Okey, T kuasa 2. Jadi situ jadi T.
Macam tu saja dia punya pemfakturan dia, tak susah sebenarnya. Okey. Jadi kalau saya buat bentuk graf, dia akan jadi dia akan jadi macam ni lah. Jadi begitu bentuknya graf ya. Okey, ataupun dia jadi 0.01 T02 1 tolak 45 tolak T. Ya, berapa betul? 45 tolak T. Begitu betul. Baru betul ini graf dia. Saya silap tadi. Okey, jadi ini T, ini S dia. So, dia punya graf kita akan dapati dia bentuknya sebegini ya. Macam ni. Tetapi di sini dia punya pintasan X dia ialah 45. Jadi 30 di somewhere here. Jadi dia sentiasa berada di sebelah kanan titik O di sepanjang julat 0 ke 30 ni. Okey, kawasan ini sentiasa berada di sebelah kanan titik O. Okey, setakat ni boleh faham tak? Sebab saya dah pergi merata-rata dah ni. Sebab saya buat silap tadi. Boleh faham tak? Boleh ikut tak? Saya tengah nak memahamkan. Ya. Dia jadi masalahnya sebab kita kena faham dia punya graf, bentuk graf dia macam mana. Sebab kita nak tengok ada tak dia ada tak dia pergi arah kiri ataupun ada tak dia pergi sampai ke kanan dia patah balik. Itu yang penting tu. Okey, jadi bentuknya graf macam ni. Alright, apa lagi yang kita perlu buat? Kita nak tengok dia punya sesaran maksimum dia berapa. Sesaran maksimum dia ialah apabila ds dt bersama dengan kosong. Ataupun v bersama dengan kosong. Alhamdulillah. Kalau v bersama dengan kosong, bermakna kita ni lah maknanya 0.9t tolak 0.03t kuasa 2 bersama dengan kosong. Kita faktorkan dia jadi berapa? T 0.9 tolak 0.03t bersama dengan kosong. Alright. Jadi saya nakkan ruang, bermakna 0.03t bersama dengan 0.9 ataupun t bersama dengan 0.9 bagi 0.03. Jadi berapa ni? 30 lah kan? Betul tak? Betul juga. Betul kan? Jadi mudah sikit kerja kita. Okay. 0.9 bagi 0.03 bersama dengan 30. Okay. Bermakna pada julat 30, pada t bersama dengan 30, dia punya velocity dia adalah kosong. Velocity kosong ataupun kita katakan dia punya sesaran maksimum. Sesaran maksimum pada t bersama dengan kosong. Okey. Sesaran maksimum apabila t bersama dengan 30. Okay, sorry for the confusion, a lot of confusion sebab tiba-tiba saya sendiri pun jadi tak sure. Okay. Ini graf dia. Itulah pentingnya kenapa kita kena tahu macam mana nak lukis graf, sebab kita nak tengok sesaran dia bagaimana. Bermakna dia bergerak ke kanan sepanjang-panjang julat tu antara 0 ke 30. Jadi kita punya kerja sekarang ni jadi lebih senang lah. Bermakna kita cari saja apabila t bersama dengan 30, bukan kosong tetapi 30, s bersama dengan berapa? S adalah bersama dengan kita bubuh balik dalam tu 0.45 30 kuasa 2 tolak 0.01 30 kuasa 3. Jadi kita selesaikan, kita dapatlah dia punya
Sesaran. Nasib baik soalan dia ni straightforward. Tapi saya pergi round and round trying to find out sama dia ada patah balik tak. 02 tolak 0.01 jarak 30 kuasa 3. Mana dia kuasa 3 ni dia? Betul tak tu? 135 meter. Jadi sesaran dia 135 meter. Jarak pun, jarak dilalui antara 0 dan 30 saat ialah 135 meter. Okey, boleh faham tak? Megat okey tak Megat? Okey go. Di sini dia jadi mudah sikit sebab dia punya jarak sama dengan sesaran. Kenapa saya tadi ada masalah besar tadi? Sebab saya nak pastikan sama ada dia ada undur balik tak. Okey, saya risau kalau dia undur balik. Kalau dia ada undur balik bermakna sesaran maksimum dia bukan pada 30 saat. Maknanya mungkin sebelum 30 saat. Kalau dia undur balik, jadi kita kena tengok berapa sesaran maksimum dia. Sesaran maksimum dia, kemudian berapa pula jarak yang dia undur balik sampai T bersamaan 30. So, di sini kita dah buktikan dia punya sesaran maksimum adalah pada 30 saat. Jadi kita tak ada masalah. Kita cari sesaran, kita akan dapat dia punya jarak perjalanan iaitu 135 meter. Okey, boleh faham? Okey, soalan ini fortunately dia straightforward lah. Kalau dia tak straightforward, dia akan jadi masalah sikit lah. Kita akan cuba tengok latihan selepas ni. Ada berapa banyak soalan? Saya rasa ada 4 kot. 1, 2, 3, 4. Ini last. 4 soalan saja. Try lah jawab ni. Apabila siap 4 soalan ni, kita pun habislah topik kinematik. Okey, silakan. SMK Seri Aman. Roket air. Menegak ke atas. Jadi V bersama dengan 20 tolak 10 T. Berhenti seketika pada P saat bermakna V bersamaan kosong pada T bersama dengan P. Okey. Cari nilai P. Siapa dapat soalan A, tolong bagi tahu saya jawapan dia ya. 2 saat cikgu. 2 ya. Saya pun dapat 2 saat cikgu. Okey, Amal pun dapat 2. Okey, good. Megat Akil okey tak? Dapat 2. Okey cikgu. Good ya. Okey, P bersama dengan 2. Okey, ungkapkan dalam sebutan T sesaran. Ni saya dapat Ya, Megat. S dengan 20T tolak 50T. 50 pula. 20T tolak 5T kuasa 2. Okey, alright. 20T tolak 5T kuasa 2. Okey, teruskan soalan C, Megat. Baik. Okey, T, tentukan ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum yang dicapai oleh roket itu. Saya bubuh kat sini lah.
Siapa dapat jawapan C1? Sekejap je. Saya cikgu. Ulia dapat Okay. Dapat cikgu. Okay, Amar dapat. Good. Baru dapat cikgu. Megat dapat. Buat soalan Dapat, C2 ya. Akil dapat. Okay, good. Very good. 20 meter secara maksimum. Ketinggian maksimum lah tu. Saya cikgu. Okay, Ulia dapat Dapat cikgu. Okay, Megat dapat. Dapat cikgu. Okay, Amar dapat. Akil okay? Okey cikgu, okey. Alright, kita move on soalan 2 Faiz dan Ken Hao. Soalan macam ni boleh jadi complicated sikit. A dapat 8 meter per saat. 8 meter sesaat. Okay, very good.
Siapa dapat jawapan B? Jawapan A semua dah okey ke? Semua dapat 8 ke jawapan A? Baik, cikgu. Okey, Akil, Ammar, Ulia. Alright, good. B B ni kena lakal graf ni, ada beberapa orang yang ada masalah sikit nak lakal graf ni. Hopefully you can do it. Ada banyak exercise yang lakal graf ni, jadi pastikanlah boleh buat. Okay, macam mana progress soalan B? Saya tengah buat ye. Ulia macam mana je? Baik, cikgu. Sudah buat Okay, Ulia buat soalan C. C dah siap ke Ulia? Dah. Oh, C pun sudah dah. Oh, laju Okay, ada siapa-siapa ada masalah dengan lakaran graf B1? Dapat ke? Dekat dapat ya. Akil, Ammar ada masalah dengan graf tak B1? Jauh cikgu. Tengah buat lagi cikgu. Okay, Akil okey tak Akil? Saya tengah buat lagi. Okay. Magat teruskan soalan B1 dan C, B2 dan C. Dapat cikgu. Soalan B1. B1, okey. Teruskan B2 ya Ammar. Dah dapat cikgu B2. Okey, B2 dapat berapa jawapannya? Saya dapat 18 18 meter. Okey. Very good.
Akil, graf okey tak Akil? Dah siap you. Okay, good. Untuk cari dia punya jarak larian dia P ke R tu kena cari luas di bawah garisan lengkung tu. Luas di bawah garisan lengkung graf B1 tu. So B2 semua orang dah dapat jawapan ke? Dapat cikgu. Amal dapat dah. Megat dapat, Ulia dapat. Akil dapat? Dapat je. Okay, good. Soalan C. Kalau dah siap soalan C, tolong beritahu saya. Laju apa nama dia? Kian Hao. -5. Cikgu, Ya. C tu luas yang luas bawah garis lengkung tu je. C bukan C, B2 luas tu. B2 B2. ialah luas sebab kita nak jarak jarak untuk Faiz dari P ke titik R itu adalah luas di bawah lengkung. Sebab tu kita buat pengamiran tu. Pengairan tentu dan antara 3 dan 0. Tu yang dapat 18. Okey, yang jarak antara Faiz dengan Kian Hao pada titik R tu itu lain cerita. Itu tak pun menggunakan tidak pun menggunakan pengamiran, tak ada. Okey. Okey. Kita hanya tahu Kian Hao ni dia lari dia -5, -5 meter sesaat. Dan kita dah tahu dah jarak P dengan R tu ialah berapa tadi? 18 meter kan? 18 meter, Kita dah tahu dah P dengan R ni jarak dia 18 meter. Kita kira soalan dari B2 tadi, 18 meter kita dah tahu. Jadi kita kena tengok Kian Hao ni dia punya sesaran awal dia -50. Selepas 3 saat selepas 3 saat berapa banyak dia cover? T bersama 3 Kenapa T bersama 3? Sebab itulah ketikanya apabila Faiz berada pada titik R, iaitu T bersama dengan 3. T bersama dengan 3 mana kita dapat tadi? Kita dapat pada soalan B. Soalan B tadi. T bersama 3. Jadi kita carilah sesaran Kian Hao tu apabila T bersama 3. Bila kita dah tahu sesaran Kian Hao, kita pun dah tahu sesaran Faiz, kita carilah perbezaan dia. Tak susah. Dapat cikgu C dapat berapa? 17 meter cikgu. 17 meter. Okey. Sama ke dengan jawapan Ulia? Cikgu, Ya. jarak tu boleh tolak ya cikgu? Sesaran Kian Hao dengan sesaran Faiz tolak, dapatlah dia punya jarak antara dua tu. Oh, dapat cikgu. Dapat 17 juga ke? 17. Akil macam mana? Dia kenapa 50 tak tolak 5 kali 3 cikgu? Macam mana 50 ke 3? Okey.
Dia punya hal laju dia negatif 5, okey? Constant, pemalar, negatif 5. So, kita nak cari sasaran dia. Kita nak cari sasaran Ken Hao. Dia punya sasaran awal apa dia? Sasaran awal dia ialah negatif 50. Okey, negatif 50 sasaran awal. Okey, sasaran awal. Maksudnya negatif 50 meter pada titik Q lah maksudnya tu. Maknanya kita kena carilah sasaran dia apabila T bersama dengan 3. T bersama dengan 3, sasaran ialah bersamaan negatif 50 tolak 5, 50 macam mana 50 tolak 5 ni lah negatif 3 lah basically. Ataupun kita kata macam ni lah, negatif 50 tolak negatif 5 darab 3. Ini baru betul. Kita nak cari sasaran dia. Sorry, bukan negatif 50 tapi 50. Bukan negatif 50 tapi 50 sebab dia kata ke kanan. Jadi kita kena tolak dengan 5 darab dengan 3. Sebab negatif 5 ni ialah dia punya hal laju yang pemalar. Itu maksud dia. Okey, boleh faham ke Akil? Okay. Dikali dengan 3 sebab dia dapat dia punya itu jarak dia. Jadi ini kita kena apply fizik sikit lah. Dia punya hal laju dia 5 meter saat. Kita darab dengan 3. 3 tu tahu dapat dari mana Akil? Dapat tahu. Tahu kan? Tahu sebab itu T bersama 3, Faiz berada pada R. Jadi kita kena guna T bersama 3 juga. Sebab tu saya cakap tadi, kita kena guna fizik sikit lah. Kita tahu hal laju dia, kita darab dengan 3 untuk dapatkan dia punya jarak. Okey, dapatkan dia punya jarak. Jadi negatif 5 darab 3 jadi negatif 15. Tambah dengan 50. 50 tu dia punya sasaran awal. Jadi 50 tolak 15 jadi 35. Okey. Okey cikgu. Jadi 35 sasaran Ken Hao, 18 pula sasaran Faiz. Jadi kita tolak lah 35 tolak 18 dapat 17 meter. Jadi itulah jarak dia. Okey. Part yang ini tadi ni memang tak ada belajar dalam matematik tambahan, tapi kita belajar dalam fizik ni. Part formula ni memang tak belajar matematik tambahan, kita belajar dalam fizik. Okey, saya nak beralih ke soalan 3 Alhamdulillah. Azim berlari sepanjang garis lurus. Okey, hal lajunya dah diberi. MT kuasa 2 tambah NT. Dan T bersama dengan 1. V bersama dengan 0. T bersama dengan 1. Pecutan dia pula. V bersama 0 kan. Berehat. Dengan pecutan. Jadi A lah bersama dengan 12.5 kilometer sejam. Kuasa 2. Kilometer sejam. Kilometer per jam ke saat yang jam. Pecutan yang boleh beri. Jadi kita kena tahu macam mana nak menulisnya dalam bentuk matematik. Supaya kita tahu macam mana nak tafsirkan dia. Cari nilai M dan N. T sama 0 lah. T sama 1.
Siapa dapat soalan A? Okay. Okey, Olia dapat dah Good. Dah baik. Okey, Megat dapat Very good. Berarti siapa dapat soalan B? Dah cikgu. Boleh. Okey, Olia dapat. Dapat cikgu. Dapat Akil soalan B. Dapat. Hanya saya rasa soalan B ni ada satu silap dia. Ini bukan halaju maksimum ni, tapi halaju minimum ni sebenarnya. Betul tak? Betul cikgu. Bukan halaju maksimum, tapi halaju minimum. Sebab graf ni, graf kuadratrik fungsi apa? Bentuk dia muka senyum. So ini halaju minimum, bukan halaju maksimum. Silap tu.
26. Lima per 6. 12/5 bagi 2. 25/4. Siapa dapat jawapan C? Dapat juga. Dapat Ulia dapat jawapan berapa soalan C? Dapat 125/12. Okey. Siapa lagi dah dapat soalan C? Sama you. Belum lagi Dapat you. Dapat Amar, Akil? Dapat juga cikgu. Akil dapat dah. Amar? Belum cikgu. Belum Okey. Amar, soalan B dapat dah kan? Soalan C je lah. Ya cikgu. Okey, teruskan. Yang lain tu boleh buat soalan nombor 4. So, Megat dengan Akil dapat jawapan sama ke? 125/12? 125/12. Cikgu. Okey, Akil pun sama Ya cikgu. Okey, good. Betul lah jawapan tu. 125/12 ataupun 10.42 kata dia. 10.42. 10.42 kilometer. Dapat 125/12 cikgu. Ya, betul Amar. Very good.
So, Ulia dapat soalan A dah? Dah cikgu. Dah, okay, very good. B? Baru dapat. Okay, good. Saya dapat A. Dapat anak A, okay, very good. T. 16T. Nomor 18. Iaitu Ulia dengan Megat dapat 20 untuk soalan A. Betul. Okay. Dapat cikgu. Okay, good. Saya pun dapat cikgu. Okay, Amal, very good. Siapa dapat soalan B? Dah cikgu. Okay, good. Soalan A semua dah dapat ke? Dah cikgu. Okay, dah. Amar dah dapat A Dah cikgu. Okay, soalan B. Megat macam mana B? Sikit. Alright. Dapat A. Okay, good Megat. 9 meter Megat. Dapat A. Alright. Dapat cikgu. Okay, Amar, very good. Akil macam mana? Sekejap cikgu, sikit lagi. Alright.
Kita pun lagi 5 minit nak pukul 5. So memang ngam-ngam lah kita habis hari ni. Tanpa ada homework. Dah share cikgu. Okay, dapat 9 meter juga Akil. Dapat cikgu. Okay, good. So habis dah topik kita punya ni, kinematik ni sudah habis, maka habislah topik matematik tambahan tingkatan 5. So tahniah, dah habis matematik tambahan tingkatan 5, tingkatan 4 pun dah sure dah habis. So bolehlah kita next class kita akan buat ulang kaji lah. So semua anak buat logaritma Betul logaritma Okey cikgu. Betul cikgu. Benar cikgu. Alright. So dalam logaritma kita kena belajar, tidak dapat elak daripada belajar index dan juga set at the same time. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya tak tentang kinematik ataupun apa sajalah sebelum kita mengakhirkan kelas ni? Ada 3 minit saja kita habis awal hari ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu. Cikgu. Kan kalau dalam bab ni kan. Ya. Dia macam fizik juga kalau tak letak apa ni? Tak letak unit dia terus salah. Kalau tak letak unit ada kemungkinan hilang markah lah. Dia macam fizik jugalah. So it is better untuk letak unit lah. Jangan hilang markah. Okay? Jangan hilang markah. Letaklah unit. Saya tak pasti sangat macam mana skema jawapan dia. Kemungkinan tak hilang, tapi you have to make it a discipline lah. Bubuhlah unit ya. Macam fizik. Yes. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, tak ada. Tak ada. Alright. So kita jumpa next time. Kita akan belajar logaritma ya. Okay, itu saja. Assalamualaikum. All the best. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Okay. Terima kasih cikgu.